Kita bercakap dengan orang pun kita bercakap dengan hati sebenarnya. Sebab tu orang cakap ikhlas mudah masuk hati. Orang cakap tak ikhlas tak boleh masuk hati. Dua orang bergaduh cakap tengkimnya kuat, padahal dahi temu dengan dahi. Macam WWF ni cakap bam lagi dia pergi besar. Dia tu cakap apa kan? Tak tahu, aku pun tak faham dia kata apa. Padahal cakap depan-depan. Pasal apa tak faham? Pasal hati tutup. Orang yang bercinta cakap pelan-pelan je, tapi faham. Pasal faham. Hati dekat. Salah satu daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, ialah macam mana Nabi ajar kita apabila kita berhadapan dengan musuh. Bukan cerita musuh sangat, kadang-kadang orang ni benci kat kita, orang tak suka kat kita ke, orang fitnah kita ke. Ni yang duduk kat depan saya ni ramai-ramai ni, tuan-tuan dengan muslimat semua. Ada tak siapa yang duduk depan saya ni yang semua orang sayang kat dia? Tak ada seorang pun yang benci kat dia. Sikit, semua orang sayang kat dia. Ada tak? Ada tak ni? Tak ada. Lagi tuan-tuan nak dekat dengan Allah, lagi ramai orang tak suka kat kita. Betul? Dia panggil sunnah. Ustaz masjid kan? Solat Jumaat duk susun program, pagi ustaz main ceramah, solat Jumaat duk buat majlis-majlis ilmu. Semua orang suka tak? Tak, kat situ. Kita duk pergi ceramah, kata ceramah ni tuan-tuan bukan duk buat orang buat jahat pun, bukan duk suruh orang buat jahat pun. Solat Jumaat, tuan-tuan nampak tabung masjid itu, sekali tolong pergi ambil seorang sikit. Tak ada lah tuan-tuan. Tuan balik rumah lagi, solat ala Sayyidina Muhammad, nampak ada isteri kat rumah tu, pekat jentik seorang sikit, tak ada. Tak pernah suruh buat maksiat sikit pun, melainkan suruh orang buat baik je. Betul tak? Tapi semua orang suka tak? Tak. Saya jumpa seorang ulama dekat waktu saya duduk mengaji kat Yaman dulu, sebelum nak balik kat Malaysia ni, saya pergi ziarah alim ulama dekat sana. Saya pergi satu kota tempat nama dia Zabid. Pergi jumpa seorang ulama. Di sana ni jenis mengaji dia tuan-tuan, jenis sandak dekat tiang. Tuan guru tu sandak dekat tiang di masjid, orang pekat-pekat main mengaji dengan dia. Tapi alim sangat. Kami pun kata, Syekh, saya ni nak balik kat Malaysia dah, boleh tak tolong nasihat sikit? Minta nasihat sikit. Dia kata dua benda. Dia kata satu benda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sebut pewaris, bukan sekadar mewarisi ilmu, tetapi juga mewarisi akhlak, tetapi juga mewarisi ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut kamu ulama, akhlak kamu mesti seiring dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu kata, kalau kamu dikenal ulama, maksudnya ujian-ujian dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan turut melaluinya. Sebab itu diwariskan kepada ulama. Kita ni sama tuan-tuan, kita bukan ulama, bukan orang alim pun, cuma nak dekat diri dengan agama je. Betul tak tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duduk rumah best pada ni tuan-tuan tahu, gegar baganza. Subhanallah. Habis yang main ni pasal apa ni? Dengan hujan dekat luarnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi syok tu masjid ni kapek sedap, aircon best. Yang main ni pasal apa ni tuan-tuan? Duduk bersila kat bawah dengan lenguh mau cukup. Main sebab nak dekat diri pada Allah. Namun dengar ni, bila makin dekat kita dengan Allah, lagi bersungguh nak buat, lagi sungguh nak jauh pada dosa, lagi sungguh nak tinggal dosa, lagi sungguh nak tambah ibadat, lagi banyak ujian main. Betul tak ni? Dulu waktu duduk serabut-serabut dulu ni, rapelah jingga orang Penang kata.
Faham tak ni Ustaz Syumat? Zaman kita karaoke tiap-tiap malam minggu, zaman kita pergi disco dandut. Faham tak Ustaz Muhammad? Kawan punyalah ramai. Ustaz Muhammad, lepas dah masuk Islam ni, masuk Islam dah start pakai ketayak, dah pada main masjid apa betul sejadah apa semua ni, tuan-tuan, udah orang tak mau kawan habis, pekaan friend lah, kick lah, keluar grup. Yang blok pun ada macam-macam. Dan daripada kalangan tu ada orang yang mula fitnah kita. Salah satu pada ujian yang akan kita lalui dekat pada daripada Allah, fitnah kita, mengumpat kita, sakitkan hati kita, buat cerita yang bukan-bukan dekat kita, buat zalim dekat kita. Ini perjalanan yang akan dilalui oleh orang yang memilih untuk duduk di jalan Allah. Seorang ulama kata apa? Memilih duduk di jalan Allah ni seumpama memilih untuk jadi tukang jahit. Bila kamu milih untuk jadi tukang jahit, maka bersiap-siaplah terkena jarum. Bersiap-siaplah terpotong dengan gunting. Sebab tu sunnah je si tukang jahit. Bila kita memilih untuk duduk di jalan agama ni, maka bersiap-siaplah diuji, bersiap-siaplah difitnah, siap-siaplah dengan dibenci. Sebab itulah sunnah ni. Kita pilih duduk di jalan agama, tuan-tuan akan jumpa jalan-jalan, maka itu menunjukkan bahawa jalan tuan-tuan dah betul. Saya ada terkejut saya, ni aku apa bunyi? Saya ada Muhammad. Bila kita pilih duduk di jalan agama, tiba-tiba orang benci kat kita. Itu dia tu. Satu orang tak suka, ada orang tak suka kita. Itu maksud betul tu. Salih Allah Muhammad. Nah, maka tuan-tuan, itu jalan. Tok Guru saya sebut. Kalau kita ada 10 orang kawan, akan ada 2 orang yang tak suka kita. Kalau tuan-tuan ada 100 orang kawan, akan ada 20 orang tak suka kita. 1000 orang kawan, masuk ada 200 orang tak suka kita. Lagi ramai orang kenal kita, lagi ramai orang tak suka kita. Cuma bila tak suka ni, dia ada perangai macam-macam. Ada orang jenis sakat tak suka kat hati je. Dia tu macam mana? Dia tu okey, pilih hati mulut aku. Ada orang jenis tak suka, jenis mulut laser, tak ada insurans, tak kaful kan? Ni siapa itu saya mulut aku habis. Ada orang macam tu. Ada orang bila tak suka kat kita, dia guna tangan dia untuk zalim kat kita. Faham tak? Dia guna apa yang ada kat dia untuk buat zalim kat kita. Dia rosakkan kita, dia sakitkan kita, dia fitnah kita, dia umpat kita. Maka di sana ada Nabi SAW yang ajar dekat kita macam mana nak berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita. Dia panggil akhlak Nabi SAW terkait dengan musuh-musuh Nabi. Ni baru masuk tajuk kita. Tadi mukadimah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala sayyidina. Yang pertama, tuan-tuan tengok macam mana Allah ajar dekat kita bila kita berhadapan dengan kebencian manusia. Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Fussilat ayat 34. Ni Allah ajak kita. Ni bukan contoh Nabi SAW lagi. Apa yang Allah perintah kat kita bila orang buat jahat kat kita. Allah sebut tolaklah yakni kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Allah perintah apa? Bila orang buat jahat kat kita, balas balik dengan benda baik. Oh subhanallah. Bukan setakat memaafkan. Dalam ayat yang lain Allah cerita afin 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Allah bagi apa ni? Sallallahu alaihi Muhammad
Jannah, syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Syurga yang seluas langit dan bumi. Allah perintah untuk maafkan orang. Allah perintah pula untuk kita membalas dengan yang lebih baik. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allahumma salli alaihi wasallam, tidaklah satu hukuman yang lebih baik kepada orang yang menzalimi kita melainkan dengan kita membalasnya dengan kebaikan. Tu hukuman paling best sekali. Orang buat jahat ke kita, kita balas dengan baik. Tu hukuman paling best sekali kat dia. Allah cerita apa dalam ayat tu tuan-tuan? Bila kita buat benda tu, maka subhanallah, Allah akan jadikan orang tu teman rapat kita. Tuan-tuan balas dengan keburukan, apa yang akan buat? Apa dia akan buat? Dia akan sakit hati, dia akan balas lagi kita. Dan senang tak nak maafkan orang? Boleh tak? Susah dan sembang boleh lah. Sembang boleh lah, sembang boleh. Maaf ni sampai maaf masuk hati. Dia tuan-tuan, kita dalam kita bermuamalah dengan manusia ni, kata ulama-ulama tasawuf, tapak kepada muamalah sama manusia ni hati. Kita bercakap dengan orang pun, kita bercakap dengan hati sebenarnya. Sebab tu orang cakap ikhlas mudah masuk hati. Orang cakap tak ikhlas tak boleh masuk hati. Dua orang bergaduh, cakap tengking punya kuat, padahal dahi temu dengan dahi. Macam WWF kan, cakap bam. Sagi dia pergi pisah, dia tu cakap apa kan? Tak tahu, aku pun tak faham dia kata apa. Padahal cakap depan-depan lah. Pasal apa tak faham? Pasal hati tutup. Kan? Nabi Muhammad. Orang yang bercinta cakap pelan-pelan je, tapi faham. Pasal faham, hati dekat. Sama juga kita bermuamalah, berkawan sama-sama kita. Kawan ikhlas, kawan baik, dia tu akhlak baiknya, hatinya baik, takkan kata dia hati. Sebab manusia ni, dia Allahumma salli alaihi wasallam, bermuamalah dengan manusia ni dengan hati. Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, bila orang buat salah kat kita, hati inilah yang akan menentukan dia mampu memaafkan ataupun tidak. Orang yang hati dia jernih, bersih hati, biasanya dia akan mampu untuk memaafkan orang sampai dalam hatinya. Boleh faham tak? Maaf je lah. Maaf ni sampai tak lekat ke hati ni. Ada orang yang hati dia keras sikit, dia boleh maafkan orang, tapi hati dia tak boleh. Salih alaihi wasallam, aku boleh maafkan dia, tak apa aku maafkan dia, tapi Ustaz, luka di tangan, darahnya kelihatan. Luka di hati, siapakah yang tahu? Boleh. Dia keluar dia punya pantul sajak. Tak apalah tuan-tuan, walaupun hati kita sakit, walaupun hati kita tak boleh nak maafkan 100%, Allah tak kira sampai dalam hati, tapi Allah kira sekadar perbuatan kita. Macam mana? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita mampu bagi salam kat dia, dah Allah kira kebaikan untuk kita. Walaupun hati tak mampu nak padam kesakitan, sakit-sakit hati. Boleh faham tak? Yang ketiga, peringkat ketiga apa ni? Hati mati. Hati mati ni, maafkan orang tak boleh, apatah lagi dalam hati. Saya sebab aku sampai bila pun tak akan maafkan dia. Aku haramkan dia masuk rumah aku ni. Aku tuntut dengan dia di akhirat. Putus saudara hari ni. Tuan-tuan, saya sebab Allah tak ajak macam tu, Nabi tak ajak macam tu. Dia layan hati dia sampai bercanggah dengan perintah Allah SWT. Nah, saya sebab tuan-tuan, Allah suruh buat apa? Maafkan orang. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat macam ni. Kalau ada orang buat salah ke kita, tuan-tuan tak mampu nak maafkan orang kan? Susah nak maaf orang ni, susah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nombor satu, tuan-tuan ingat ni. Tuan-tuan nak masuk syurga kan? Tuan-tuan nak masuk syurga, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dengar apa Allah perintah kat kita. Allah perintah apa? Allah perintah kalau orang buat zalim kat kita,
orang buat salah kat kita, maafkan orang. Maaf. Nabi SAW cerita dalam riwayat kan, Sallallahu Alaihi Muhammad duduk depan pintu syurga dah, nak boleh masuk syurga sangat dah, pahala punya banyak dah nak masuk syurga dah. Sallallahu Alaihi Muhammad tiba-tiba siapa tak masuk? Ya Allah, ada orang dulu kat dunia aku nak tuntut kat dia. Orang buat salah kita boleh tuntut tak? Sallallahu Alaihi Muhammad, aku nak tuntut kat dia. Sallallahu Alaihi Muhammad, boleh masuk syurga dah, boleh dah masuk syurga dah. Tak mau. Pasal apa tak masuk syurga lagi? Nak tuntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Kawan-kawan dia yang lain, geng-geng AJK Masjid Bukit Beruang ni, geng-geng buka masuk bila? Tu imam masuk. Saya jalan dulu lah. Okey, saya. Tu Bilal nak. Saya masuk. Saya masuk tu Bilal. Ni apa ni? Tu siap. Masuk. Ni Haji masih tak masuk lagi. Saya tunggu seorang tu ada kat dunia dulu, saya nak selesaikan dengan dia. Tunggu berapa lama tu? Entah berapa puluh tahun pula lah tuan-tuan, tak tahulah duduk pada mahsyar tu. Kawan tu dah banyak masalah pula dengan orang tu, dengan orang ni, jumpa orang ni. Sampai-sampai kita dah lembek dah. Ya Allah, saya cuma ni tunaikan aku hak aku atas dia. Allah kata apa? Maafkanlah dia. Oh, tak boleh lah. Ya Allah, tak boleh, maaf lah. Kat dunia tu saya baik tak jumpa ya kawan ni. Hujan dendam. Dalam kubur tu duduk tunggu macam ni lah. Bangun kat padang mahsyar ni, duduk tunggu jumpa ni. Ya Allah, tunaikan hak aku atas dia. Allah kata, maafkanlah. Oh, tak mau. Tahu Allah buat apa? Allah tayang kat dia. Tengok ni, Allah tayang bangunan yang indah dalam syurga, yang patut dia dah masuk awal tadi dah. Patutnya sama dengan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syah tadi dia awal dah, yang puluh-puluh tahun tu. Sallallahu Alaihi Muhammad, bukan tunggu sejam tu lah. Ya Allah, cantiknya istana tu, cantiknya tu. Tu untuk siapa tu? Nabi mana tu? Rasul mana tu? Kepada orang yang sanggup membayar harga dia. Siapalah yang sanggup bayar harga ni macam tu? Kamu, saya nak bayar ngapa ya Allah? Maafkan dia. Ya Allah, kalau saya tahu macam ni lah saya akan dapat dunia dulu, saya maafkan dia. Tak apa, pegang tangan dia, pergi sama-sama masuk syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau delay masuk syurga, maafkan orang. Maafkan orang masuk syurga. Yang kedua, pasal apa nak kena maafkan orang? Pasal kita pun salah banyak dengan orang. Ada tak kita buat salah ke orang? Ada kan? Tuan-tuan tahu tak antara orang yang paling banyak kita buat salah, tahu siapa? Mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tak maafkan kita, tuan-tuan, melingkup dah kita ni. Betul tak? Mak ayah kita ni, tuan-tuan, mak kita ni tak payah kata, hati dia tak reda kat kita, hidup kita tunggal langgang. Sayyidina Sayyidina Muhammad, ada seorang tu, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pergi mengadu kat tok guru dia. Kata, Ustaz, saya ni hidup saya tunggal langgang, saya tak tahu pasal apa. Buat serba tak kena, ni tak kena, yang tu tak kena, yang ni tak kena, tu kena. Buat apa pun tak jadi. Tok guru dia tanya satu je, kamu ada masalah dengan mak kamu ke? Tak ada, mak saya okey je. Mak saya okey je. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak saya ni tak ada masalah apa pun dengan saya. Cuba balik rumah tanya mak kamu, ada tak dia ada masalah apa? Ada tak benda dia marah ke, dia tak puas hati? Allahumma salli ala sayyidina. Dia pun tak apalah, balik rumah, balik kampung, lepas semayang pegang tangan mak dia. Mak saya ada, mak ada marah kat saya ke, ada benda saya buat salah? Tak ada. Pegang tangan mak dia, dia cium tangan mak dia, dia tengok mata mak dia. Mak cakap tu. Kalau ada apa, mak ada simpan apa-apa kat saya ni, mak beritahu. Mak dia start teriak, keluar air mata. Kita ingat tak dulu waktu sekolah dulu ni cerita sekolah dulu ni, waktu umur belas-belas tahun, ada kamu beli seluar waktu tu, koyak-koyak. Zaman pakai seluar koyak-koyak. Mak ingat seluar tu seluar rosak, mak buang. Kamu balik-balik lah, yang mana seluar tu? Mak kata mak buang.
Kamu ambil seluar tu, kamu lempar dekat wajah mak, kat muka mak. Mak ingat waktu tu mak doa, mak kata aku tuntut ni anak aku kat akhirat. Tapi mak ni lepas tu dia masak dia layan je. Tuan-tuan, rupa-rupanya dengan perkataan mak tu, tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup dia rosak. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa banyak salah kita kat mak kita? Waktu kita sekolah dulu, pernah tak kita tengking tinggi suara kita kat mak kita bila mak kita suruh buat tu? Mak ni tak faham lah. Mak tak faham saya. Kalau mak ambil perkataan kita, tuan-tuan, anak derhaka lah kita ni. Bukan cakap tinggi suara macam tu. Wala takul lahuma uffin. Pun tak boleh kat mak. Saya ada suruh kata. Berapa banyak kita thinking suara, berapa banyak kita buat benda tak baik di belakang mak kita. Berapa banyak mak kita menangis malam-malam pasal kita, tuan-tuan. Ya Allah, anak aku ni, ya Allah, anak aku ni, ya Allah. Berapa banyak kali ayah kita menangis pada kita di belakang kita sebab perangai kita menyakitkan hati dia, gurih hati dia. Banyak, tuan. Kalau mak ayah kita simpan sikit tak reta kat kita, habis tu ngalang hidup kita, tuan. Tapi mak kita maafkan kita. Berapa banyak kesalahan kita yang kita buat, yang mak kita maafkan kita. Tiba-tiba ada orang buat salah kat kita, kita tak boleh maafkan orang. Sombong apa kita ni? Salah semua. Waktu sekolah dulu, ada tak buat benda yang orang sakit hati? Ada tak buat benda orang yang buat zalim kat orang? Ada tak? Ada. Waktu sekolah menengah ada tak? Ada. Waktu universiti ada tak? Ada. Waktu kerja ni ada tak orang sakit hati kita? Ada. Kalau campur semua, entah berapa ratus orang yang kita sakiti hati mereka dan semua orang maafkan kita, tiba-tiba ada seorang buat salah kat kita, kita tak mau maafkan orang tu. Sombong apa kita ni? Betul kan? Bayangkan kalau semua orang yang kita buat salah, seorang pun tak mau maafkan kita. Teruk kita, tuan. Maka subhanallah, macam mana? Sombong apa? Maafkan orang. Maafkan orang. Tuan-tuan, maafkan orang, hati tuan dia tenang. Tenang aja. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Itu perintah Allah. Mari kita tengok macam mana cara Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Nabi SAW dan para sahabat diuji. Para sahabat Nabi SAW bila masuk Islam, tuan-tuan, penyiksaan, pembunuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pernah dipukul sampai pingsan. Tuan-tuan tahu kisah Sayyidina Abu Bakar? Dia pernah dibelasah sampai pingsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bilal, tuan-tuan pun tahu masyhur kisah dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Syuhaib bin Sinan dirantai, dijemuk tengah panas. Syahid yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, siapa dia, tuan-tuan? Dua suami isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Yasir dan Sumayyah. Anak dia Ammar dibakar dengan Nabi. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khabbab al-Arat dibaring atas bara api, diseret daripada hujung sana sampai hujung sana, sampai daging-daging lekang daripada tulang-tulang dia. Orang yang duduk di keliling tu bau hangit daging dia. Minyak-minyak yang keluar daripada daging itu memadam bara-bara api tersebut. Khabbab al-Arat, salli ala sayyidina Muhammad. Bukan setakat tu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sendiri pun berhadapan dengan benda yang sama. Uqbah bin Abi Mu'aid pernah mencekik Nabi SAW daripada belakang waktu Nabi SAW sedang solat. Tuan-tuan, saya nak, bila saya sebut ni, tuan-tuan, saya nak tuan-tuan cuba bayang kita kena benda tu. Tengah solat ada orang mai daripada belakang cekik leher kita. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dia buat fitnah buruk-buruk sampai anak-anak Nabi SAW pun tercerai berai. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi subhanallah, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Abu Jahal mengarahkan supaya perut unta yang busuk tu diletakkan di atas belakang Nabi waktu Nabi SAW sedang sujud tengah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Utaibah bin Abi Lahab pernah ludah muka Nabi SAW. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pernah dipukul sampai pingsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu, tuan-tuan. Nabi dan para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah
pulaukan selama 3 tahun. Duduk satu tempat, jangan muamalah dengan mereka, jangan berbelanja, jangan jual barang dekat mereka. Anak-anak mereka tak boleh kahwin dengan anak-anak kita. Senyum tengok muka pun tak boleh. Duit ada, pergi kedai nak beli barang, siapa pun tak jual, siapa pun tak mau beli, siapa pun tak mau jual. Sampai sahabat, tuan-tuan, bukan 3 bulan kita PKP hari tu tak boleh keluar rumah apa sebulan menggelupur kat rumah kami kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat Nabi 3 tahun makan ranting-ranting kayu, pecah bibir kami menggigit ranting-ranting kayu sebab terlalu lapar. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Jadi bila jadi macam tu, Allahumma salli alaihi, apa yang Allah perintah kat Nabi SAW? Sabar. Para sahabat dah tak boleh tahan. Para sahabat jenis perang dia tuan-tuan. Orang-orang Arab ni biasa perang. Sampai Allah buat susunan dalam bulan-bulan tu, ada bulan yang tak boleh perang sebab jenis nak perang. Jenis lama tak perang. Boring tu lama tak perang. Jom perang jom. Jenis tu. Jenis. Tapi bila masuk Islam, Nabi kata apa? Dia pakai komplain kat Nabi. Dia kata, Rasulullah dulu kami ni hebat lah. Masuk Islam kami ni macam orang hina aja. Orang buat macam-macam pun tak boleh nak balas apa. Nabi kata apa? Sabar. Duk, jangan balas. Duduk dia. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, Allah Rabbi, maka Nabi tunjuk satu kisah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi bagi malaikat yang handle. Ini salah satu benda kita boleh buat. Malaikat handle. Maksud dia lagu mana? Allahumma salli alaihi wasallam. Satu hari, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allahumma salli alaihi wasallam, duduk. Nabi SAW duduk tepi dia. Mai seorang lelaki-lelaki tuan-tuan maki hamun Sayyidina Abu Bakar, maki kata kat Sayyidina Abu Bakar macam-macam. Siapa kalau diam aja. Sallallahu alaihi wasallam. Mai satu limit tak boleh sabar, dia bangun tu nak tahan diri, nak kita pun macam tu lah tuan-tuan. Kata juga sabar juga kan? Sampai satu level tak boleh sabar. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW tadi waktu duduk salat Jumaat tuan-tuan, Allahumma salli Jumaat, Nabi waktu dia duduk, waktu dia kena maki tu, Nabi senyum aja. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar bangun saja nak bertahan diri dia, Nabi bangun, Nabi pergi. Bila Nabi SAW pergi, dia pun subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia pun tengok Nabi SAW pergi, dia pun pergi kat Nabi, dia tinggal orang ni. Dia kata, Rasulullah, tadi waktu orang tu maki hamun saya, Rasulullah duduk diam aja, senyum je kat saya. Tapi bila saya bangun nak bertahan diri saya nak sebut kata benda dia cakap tak betul. Yang tu je Rasulullah. Pasal apa Rasulullah pergi? Dia kata, tadi ni waktu kamu duduk diam tu, malaikat ramai duduk pertahan kamu. Dia kata kat kamu, malaikat kata balik kat dia. Dia hina kamu, malaikat hina dia balik. Bahkan penghinaan malaikat tu lebih dahsyat ni. Tapi bila kamu bangun saja mempertahankan diri, waktu tu malaikat tinggalkan kamu. Buat handle sesuatu. Tuan-tuan, Nabi nak ajak kat kita tuan-tuan, dalam situasi-situasi tertentu, sallallahu alaihi wasallam, berdiam diri itu lebih baik. Yang mana? Bila kamu difitnah, diam. Satu hari fitnah tu akan reda, kebenaran akan muncul. Kalau tuan-tuan duduk di posisi yang betul, tuan-tuan takut apa? Tok Guru saya kata apa? Kamu betul, kamu takut apa? Allah bersama kamu, malaikat dah sama-sama kamu. Nabi kata apa? Allah akan bina satu rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbalah walaupun dia betul. Dia betul. Kalau tak betul pun, kalau orang buat cerita kat kita pun kita nak tahan lah. Apatah lagi benda kita tak buat, tiba-tiba orang kata lagi lah kita nak tahan. Tapi suruh buat apa? Elak. Tak payah berbalah. Tuan-tuan, orang kata kat kita A,
Kita pi berhujah, kita kata dak, saya tak buat A tu, orang tu tak akan mengalah. Dia buat cerita kedua, B pula. Kita kata A pun tak betul, B pun tak betul, dia buat cerita C pula. Kita pun kata A tak betul, B tak betul, C pun tak betul, dia buat pula cerita D pula. Bila yang nak dia? Duduk dia. Allah bagi pahala. Tapi senang tak? Susah lah tuan-tuan. Cerita dia payah. Malaikat duduk dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan boleh buat macam biar malaikat tolong cover sudah. Orang kata ke kita, biar malaikat tolong cover sudah. Satu hari anak murid kepada Imam Nawawi pergi, Syekh, ada seorang tu kata macam-macam kat Syekh. Ni jenis firestone, tak firestone, betul api. Ada seorang tu main cerita macam-macam lah kat Syekh, saya tak boleh dengar. Imam kata apa? Pergi kat dapur, pergi ambil bekas letak buah-buah lah tu, bagi hadiah dia. Lepas tu bagi tahu saya salam. Dia kata Syekh, dia cerita, dia kata macam-macam kat Syekh. Syekh balas dah balik. Dia kata. Dia kata tak payahlah, pergi ambil buah bagi dia. Pasal apa Syekh? Sebab kata kat dia, saya sampaikan salam, kata kat dia terima kasih, sebab tiap-tiap hari hantar pahala mai kat saya. Tuan-tuan boleh buat itu? Umar cerita, hantar dah haji tu kata apa kat hang, aku tak boleh dengar lah. Dia kata, aku ni kawan baik dengan hang lama dah, aku kan boleh dengar orang duk kata kat hang ni berdesing telinga aku ni. Tuan-tuan boleh agak-agak boleh tak kata macam ni? Tak apa, biar pergi kat dia, tak ada cerita, aku tak mau dengar. Boleh? Kata tuan kata apa? Apa? Dia kata apa kat aku? Apa? Awak dia punya buah saja, dia tak awak aku duduk dengan dia lagi lama dari kecil, aku tak tentu je tu lah. Allah SWT happy lah kat dia, dia nak bagi pahala kat aku free, terima kasih banyak-banyak. Oh susah lah, cakap di mulut boleh lah tuan-tuan. Allah SWT. Yang kedua tuan-tuan, apa Nabi ajar? Penghinaan yang tersasar bila salli ala sayyidina Muhammad Ummu Jamil. Tuan kenal Ummu Jamil? Siapa Ummu Jamil ni? Tuan kenal tak? Kenal suami dia siapa? Suami dia famous, nama duduk dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab, bapa bani suami dia, isteri dia nama Ummu Jamil. Bukan memang tuan, cantik. Nak Muhammad. Dia cukup bengang. Tuan-tuan tahu tak Ummu Jamil ni, Allahumma salli alaihi sampai ke tahap Allahumma salli Allah catat nama dalam Quran sallallahu alaihi wasallam. Tahu ke apa? Suami dia ni jenis ni. Celaka kamu wahai Muhammad. Allah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat cadabil. Isteri dia tak pasal apa Ummu Jamil ni. Isteri dia ni tuan-tuan, presiden, dia panggil President of Onion Association of Makkah. Presiden kepada Persatuan Bawang Negeri Mekah. Ni saya tu dia. Dia tugas dia tuan-tuan, dia pergi kat geng-geng perempuan tu, dia pergi ke perempuan, dia cerita buruk tentang Nabi SAW. Dan di antara gelaran yang dia bagi kat Nabi SAW, tahu dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil Mudhammam. Mudhammam dia sebut. Nama Nabi SAW Muhammad. Dia kilah. Kenapa maksudnya macam dia macam mana nama kita macam tu? Dia kilah, dia adjust nama kita tu bagi nampak keburukan. Buruk tu. Faham ni Ustaz Muhammad? Mudhammam disebut. Maksud dia apa ni? Yang dikeji gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka apa Nabi SAW kata? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengalihkan saya daripada cacian dan penghinaan kaum Quraisy? Mereka menghina dengan mengatakan Mudhammam dan mereka menyumpah Mudhammam, sedangkan saya adalah Muhammad. Maksudnya tuan-tuan, jangan apa? Salli ala Muhammad, jangan ambil, jangan duk terasa lebih. Dia panggil apa tahu sebab? Sentak. Bahasa orang budak-budak muda ni. Sentak.
Dia kata, tu kata kat aku tu, tu kata kat aku tu. Orang tak kata kat hang, tu kata kat aku tu. Dia tuan-tuan sebab mungkin anggaplah yang dia kata tu bukan kata kita. Tu faham tak? Tengok orang post kat Facebook apa-apa tu. Tu kata kat aku, tu kata aku. Dah, bukan kata kat hang pun, salih sama. Dia cerita kat orang lain. Dia kata kat orang lain. Dalam hati tu, dah dia masuk orang lain tu, bukan masuk kat aku tu. Hati kita jadi tenang. Baik, Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa Nabi SAW buat? Nabi tuan-tuan berdoa supaya orang yang menghina Nabi SAW diberikan petunjuk dan hidayah. Amr bin Hisham, ini Abu Jahal, adalah musuh baginda yang paling ketat. Dia tu digelar Fir'aun pada zaman dia. Sekalipun Abu Jahal banyak mengasari baginda secara fizikal dan emosi, serta mematahkan tulang para sahabat dan memimpin angkatan perang pertama menentang baginda, namun Nabi SAW sentiasa mendoakan supaya Abu Jahal diberikan petunjuk dan hidayah. Allah Rabbi, hebat Nabi SAW, tuan. Doa bagi apa? Bagi Allah. Abu Jahal, apa Abu Jahal tak buat dia, tuan? Sampai pimpin tentera serang Nabi SAW. Nabi, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Macam tu pun minta doa ni. Kita ni tuan-tuan, orang boleh tulis sikit kat Facebook ya tuan-tuan. Tulis sikit saja panggil kita kat Facebook. Ya Allah, kau timpakanlah bukit beruang ni atas dia, ya Allah. Subhanallah. Allah, kecil sungguh hati kita ya. Doa kebaikan. Ada tak di kalangan Nabi, ada tak perkataan doa-doa Nabi SAW yang mendoakan kemudaratan kepada orang yang buat dia? Ada? Ada? Sehingga ada seorang tu Nabi SAW doakan supaya dia diterkam singa, dia diterkam binatang buas. Dan sungguh Allah makbulkan doa dia mengenai terkam binatang buas. Seorang sahabat Nabi pernah berdoa kepada orang yang fitnah dia supaya orang Allah panjangkan usia dia sehingga bulu mata dia tutup mata dia sehingga dia difitnah dengan fitnah wanita di hujung usia dia dan dia mati dalam jatuh lubang. Spesifik doa, jadi doa tak? Ada tak? Ada. Bukan tak ada, tapi subhanallah depa doa tu dengan iman depa. Kalau takat kita nak dibenarkan doa macam tu, habis semua orang Bukit Bawang ni kenal dengan doa kita aja. Ya Allah, bagi pelingkup kawan ni. Ya Allah, rosakkan kawan ni. Ya Allah, jahanamkan kawan tu. Habis semua macam tu lah kita, tuan. Salih Allah Muhammad. Nabi ajak apa? Sampai Abu Jahal pun Nabi SAW doakan supaya Allah berikan hidayah, tapi Allah beri hidayah kepada Sayyidina Umar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semasa melepaskan mereka daripada hukuman ilahi, semasa kafir Quraisy bertambah zalim, Nabi SAW berdoa, ya Allah, hantarkanlah bertahun-tahun kemarau ke atas mereka seperti 7 tahun kemarau semasa zaman Nabi Yusuf. Doa baginda dimakbulkan. Kemarau melanda orang kafir Quraisy sebagaimana kemarau yang melanda ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Kemarau itu memusnahkan berbagai bentuk kehidupan dan memaksa kafir Quraisy makan kulit dan bangkai sehingga mereka berkhayal melihat asap. Abu Sufyan mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, kamu menyuruh manusia untuk taat kepada Allah, mengekalkan hubungan baik dengan kaum kerabat mereka. Anggota kabilah kamu sedang dirundung kematian, jadi tolong doa kepada Allah untuk mereka. Akhirnya Nabi diwahyukan ayat daripada surah Ad-Dukhan. Lalu baginda berdoa untuk mereka. Awan terus muncul dan hujan turun dengan lebatnya. Seterusnya baginda berdoa lagi supaya apabila mereka merungut tentang hujan terlalu lebat, namun apabila saja dahaga mereka sudah dipuaskan dan merasa selamat, tapi mereka kembali menolak Islam. Nak cerita, Allah melepaskan, Nabi SAW melepaskan hukuman-hukuman tu balik pada Allah. Biar Allah saja akan salli ala Sayyidina Muhammad membalas sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Banyak lagi lah tuan.